نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين. وأما Ibu rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita untuk bersama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan juga hidayah, dikekalkan iman dan juga Islam kita. Dan mudah-mudahan dengan kita menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu boleh rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan kita di dalam kitab hati yang berzikir. Perbahasan kita di dalam kitab hati yang berzikir. Hari ini kita sambung yang keempat. Betul. Muka surat 61, sambungan yang keempat.
Pada perbahasan yang terdahulu kita dah bahas berkenaan dengan kepentingan zikir. Bagus mak ini dia tak payah pakai set. Pakai laptop. Dia lekat Kepentingan zikir. Perbahasan kita yang pertama dulu, kepentingan zikir ialah menghubungkan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Membuktikan keimanan seseorang hamba kepada Allah yang Maha Esa dan juga membawa ketenangan, kelapangan dan kebahagiaan dalam kehidupan insan. Kepentingan zikir yang pertama ialah menghubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan bahasa yang mudah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah semestinya setiap ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah apa saja ibadat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang wajib sebagai pakaian dan juga yang sunat sebagai perhiasan. Allah Ta'ala suka kepada ibadat yang sunat. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikatnya bagi seorang hamba yang menunaikan ataupun beribadat dengan ibadat yang sunat ini, sehingga Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, hamba aku sedang meraih cinta ataupun kasih sayang daripada aku. Maka aku cinta kepada hamba aku ini, wahai Jibril, hendaklah kamu cintakan kepada hamba aku. Dalam hadis Nabi. Maka Jibril pun mencintai seorang hamba yang banyak melakukan ibadat yang sunat. Bukan hanya yang sunat, yang wajib dia tak tinggal. Maka Jibril pun mencintai hamba yang banyak melakukan ibadat yang sunat. Maka Jibril menyeru kepada penduduk langit supaya mencintai hamba tadi. Maka semua penduduk langit mencintai hamba tadi disebabkan amalan sunat yang dilakukan. Maka penduduk langit menyeru penduduk bumi supaya mencintai hamba yang banyak melakukan perkara yang sunat. Maka semua penduduk langit mencintai hamba tadi. Dalam perbahasan ayat Quran, kata Ibn Abbas, kecuali dua golongan. Golongan manusia dan juga golongan jin. Tak semua manusia yang suka orang buat baik. Dan tak semua jin yang suka manusia buat baik. Ada manusia, dia suka orang buat baik. Ada juga manusia, dia tak boleh tengok orang buat baik. Sama telah, jin sama juga. Maka yang pertama sekali, zikir, kepentingan zikir adalah nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berzikir dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut pada bab yang dulu, pada perbahasan yang dulu, zikir dengan maksud kita menyebut dengan lisan. Zikir dengan maksud kita mengingati dengan hati kita. Zikir dengan maksud kita memperlakukan dengan kelakuan kita. Maka itu semua disebut sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang kedua itu menyelamatkan seseorang hamba daripada azab Allah. Nak menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyakkanlah zikir. Kerana ada zikir yang Nabi sebut, ringan di mulut, berat di timbangan amalan. Ringan di mulut, senang disebut. Tetapi di mizan ketika mana menimbang amalan dia, nak menyelamatkan dia daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cukup dengan zikir yang
yang kita lantunkan, yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya pesan untuk diri saya dan juga kita semua, jangan kita biarkan dalam kehidupan kita seharian tanpa kita berzikir kepada Allah. Sepatutnya kita pada peringkat ini, kita dah ada anak, kita dah ada cucu ni, ada dah zikir yang kita istiqamah dengannya dan kita tak tinggal. Mudah-mudahan dia menjadi saksi ke atas diri kita. Ya Allah, dulu hamba aku, dulu si fulan ni, ya Allah, dia jaga aku. Sampai je waktu ini dia tak pernah lupa untuk mengucapkan kalimah ini. Mudah-mudahan kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, atau la ilaha illallah menjadi saksi ke atas diri kita sampai masa ni dia akan menyebut perkataan ini. Dia akan menyebut kalimah ini. Sampai masa dia akan menyebut kalimah ini. Dan apabila kita, mulut kita ingat untuk berzikir, mudah-mudahan mulut kita juga ingat nak melafazkan syahadah ketika mana kita nak bertemu dengan Allah. Ada orang dia tak pernah berzikir, berat nak berzikir, takut-takut berat juga besok nak sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kalimah yang akhir sebelum nak bertemu dengan Allah. Biasa kalau orang, contoh kita sebut orang main bola, pemain bola, tak pernah berlatih, tiba-tiba nak turun main, berat. Orang yang anak kita duduk dalam exam, peperiksaan, tak pernah belajar, tak pernah hafal, tak pernah baca, tiba-tiba duduk dalam kelas, duduk dalam dewan ujian, dewan peperiksaan, pening nak jawab. Jadi kita kena latih. Dan mungkin ada masa. Setengah orang dia tak tetapkan masa, tapi dalam satu hari dia mesti sebut. Dia mesti berzikir dengan zikir ini. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ajar kita sebelum kita tidak ucapkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Dan 21 kali sebelum kita tidur ucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zikir tadi nak menyelamatkan diri kita daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghidupkan hati yang mati. Mengingatkan hati yang lalai, menguatkan hati yang lemah. Menenangkan hati yang resah dan 1001 kebaikan yang tersurat dan juga tersirat. Zikir juga boleh mengubati hati. Ubat hati yang paling baik adalah zikir. Ketika mana kita lalai, ketika mana kita leka, sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali kepadanya. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala buat perumpamaan dua orang yang Allah Ta'ala kurniakan, salah seorang daripada mereka yang Allah Ta'ala kurniakan kebun. Surah Kahfi kan? Jannatain, Allah Ta'ala sebut. Bukan dua syurga, dua kebun. Seorang Allah Ta'ala kurniakan kebun tadi kebun anggur. Kebun anggur dia dikelilingi dengan kebun kurma. Di antara anggur dan kurma ada berbagai-bagai tumbuhan, tanaman lagi. Atau Allah Ta'ala sebut dengan jannatain, satu kebun anggur, dua kebun kurma. Dan juga ada air yang mengalir masuk ke dalam kebun. Maka sahabat dia ataupun saudara dia yang susah datang melawat dia, maka dia kata kebun ini takkan musnah. Kalau kiamat berlaku pun boleh jadi kebun ini takkan musnah. Kebun ini akan kekal sampai hari kiamat. Ataupun dia kata, kalau besok aku mati,
sudah tentu Allah Ta'ala ni akan bagi kepada aku besok beginilah. Bahkan lebih baik daripada ini lagi Allah Ta'ala akan bagi kepada aku. Maksudnya dia takabur, sombong, lupa kepada Allah dengan sebab apa yang dia ada. Maka kawan dia, saudara dia seorang kata, jangan kamu sombong, sepatutnya kamu katalah, Masya Allah. Dan surah Kahfi mengajar kita, Insya Allah, Masya Allah. Dengan sebab dia ni tidak mengingat, dia tidak ingat kepada Allah dengan menyebut Masya Allah dan sebagainya. Dia lalai, dia leka dengan apa yang dia ada. Allah Ta'ala musnahkan kebun dia. Dalam surah Kahfi ni dia juga banyak kisah. Yang kita tahu kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Tapi ada lagi kisah-kisah yang kecil yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi. Perumpamaan Allah Ta'ala sebut, berilah kepada mereka perumpamaan. Dua orang, yang salah seorang daripada mereka Allah Ta'ala kurniakan jannatain, dua kebun. Akhir sekali dia dengan dia rasa kagum dengan apa yang dia ada, dia lupa kepada Allah sebab hati dah mati. Lupa nak sebut Masya Allah. Sebab tu kita tengok sesuatu yang kita berasa kagum, sebut Masya Allah ataupun Subhanallah. Supaya kita ingat semua tadi ni yang Allah Ta'ala bagi, yang duduk depan mata kita ni, semua dengan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zikir tadi boleh menghidupkan hati yang mati. Hati mati, ulama suruh kita baca Quran, suruh kita hadir ke majlis ilmu, suruh kita berzikir dan sebagainya. Dia kata habis buat. Akhir sekali berdoa dah habis buat. Dalam kitab Tazkirah, Al-Imam Al-Qurtubi dia sebut apa? Yang paling last sekali ziarah kubur dia kata. Hati yang kerah, hati yang mati tak boleh nak buat macam mana lah. Yang terakhir sekali ziarah orang meninggal ataupun ziarah kubur. Kamu anak-anak kita yang besar kita rasa anak kita seorang ni dia keras sikit, dia degil sikit. Jarang kita ni bawa anak pergi melawat orang mati. Kalau kita kali kenduri, satu family kita pergi. Hari ni tak payah masak. Jom kita pergi, ada kenduri hari ni. Tapi kalau ada orang meninggal, duduk kat rumah, mak nak pergi tempat orang meninggal. Jarang kita bawa anak kita pergi melawat orang mati. Tapi Nabi sebut melawat orang mati, ziarah kubur ni boleh melembutkan hati. Jadi kita kata takut dia, nanti dia takut. Nanti tidur malam tak boleh nak tidur malam. Jadi mengingat ataupun berzikir boleh menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati ni musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar, kematian yang paling besar adalah apabila Allah Ta'ala matikan hati kita. Lepas kita berdoa, Ya Allah, janganlah matikan hati kami, Ya Allah. Kita siramkan hati kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan insyaAllah hari ini yang keempat, menyelamatkan diri. Yang keempat, menyelamatkan diri dan hati daripada penyakit paling bahaya. Menyelamatkan diri dan juga hati daripada penyakit yang paling bahaya, iaitu hati yang lalai daripada Allah Ta'ala. Paling penting ialah membawa dan menjadikan hati terus hidup, mengingati Allah dan hati yang hidup bersama dengan Allah. Kepentingan zikir yang keempat adalah menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan hati kita daripada penyakit yang paling bahaya adalah lalai.
Penyakit yang paling bahaya adalah lalai. Lupa matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi. Orang lalai ni seperti mana kita sebut layang-layang yang talinya putus. Contoh orang semayang langsung tidak ada khusyuk, lalai. Habis semayang, dah habis dah. Baru tahu kata habis semayang. Bagi salam, dah habis dah. Berasa kosong, semayang berasa kosong. Macam kosong. Tengok orang ni, kenapa aku ni dah semayang, saya ni dah semayang, dan tapi hati semacam kosong. Antaranya tidak ada kekhusyukan dan juga kita banyak lalai. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Orang yang beriman, jangan kamu leka lalai dengan urusan harta benda dan juga anak pinak menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Lupa Allah adalah satu musibah yang paling besar. Penyakit yang paling besar adalah penyakit lupa kepada Allah. Ketika mana kita ni ingat kita hamba, kita akan ingat kita ni ada Allah. Tapi ketika mana kita lupa kita ni hamba, kita juga akan lupa kepada Allah. Sebab tu orang dulu dia bercakap hamba. Kelantan kata hamba. Asalnya hamba. Nak ingatkan diri kita ni hamba. Apabila hamba, Allah Ta'ala suruh tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mereka memperhambakan diri kepada. Tujuan matlamat hidup kita di dunia ni satu. Iaitu memperhambakan diri kita kepada Allah. Jadikanlah setiap urusan kita sebagai ibadah. Kita belajar kerana Allah, kita beribadat kerana Allah, kita cari rezeki kerana Allah, kita berniaga kerana Allah, kita jaga anak-anak, suami kerana Allah. Kita berbakti kepada mak ayah yang masih ada kerana Allah. Apabila buat kerana Allah, maka itulah ibadat kita. Bukan kata sebut ibadat, benda lain di dunia kita tak boleh buat, tidak. Jadikan dunia ni sebagai tempat beribadat. Orang pergi melancong, jadikanlah pelancongan kita sebagai ibadat. Allah Ta'ala kurniakan rezeki, rumah, kereta, harta. Jadikan kenderaan kita sebagai ibadat. Dan Nabi sebutkan kebahagiaan seorang mukmin ada berapa? 4. Yang pertama, apa? Rumah yang luas. Nabi sebut. Luas ni mengikut kemampuan kita. Yang kedua, kenderaan yang selesa. Jiran yang baik, isteri yang soleh. Itu kebahagiaan seorang mukmin. Jiran yang baik juga merupakan kebahagiaan. Kalau jiran duduk tepi rumah kita tapi jiran yang tak baik, susah hati kita. Jiran yang baik kita pagi tadi sebelum nak keluar, nak datang ke kuliah kita, nak datang majlis ilmu, kita jemur kain contoh. Tu belajar sekejap, macam nak hujan. Macam nak hujan dia kata. Hati dah tak tenang nak belajar, ustaz cakap pun tak berapa nak dengar mana dah. Sebab nampak nak hujan kain dah lah banyak. Baju sekolah anak, petani anak, pergi sekolah agama lagi, baju sekolah agama anak tengah apa jemur. Balik-balik tengok kain kita dah diangkat, tak depan rumah lah. Jiran kita tolong. Kata Nabi sebut menjadi kebahagiaan. Dan menjadi kebahagiaan. Jadi, jadikan setiap urusan kehidupan kita sebagai aktiviti ibadat kita kepada Allah. Sebab tu ibadat dia ada 2. Ibadat yang umum, ibadat yang khusus. Ibadat yang umum, semua yang kita buat nak cari, nak dapat redha Allah.
Cara dia betul, niat dia betul. Dapat pahala di sisi Allah, jadi ibadat kita kepada Allah. Ibadat yang khusus seperti mana kita semayang, kita berpuasa, kita meluarkan zakat, kita menunaikan haji umrah. Itu semua yang dah khusus. Yang dah tak boleh nak ubah macam mana begitulah ibadat. Tapi ibadat yang umum ini luas. Dunia tempat kita nak cari pahala, tempat kita nak menempah tempat yang terbaik untuk kita di hari akhir. Sebab itu Allah Ta'ala bagi dunia kepada kita. Allah Ta'ala bagi dunia, Allah Ta'ala jadikan kita di atas dunia, dunia pula Allah Ta'ala wariskan kepada kita orang yang beriman. Jangan buang dunia. Semua orang dia belajar ilmu tasawuf, dia buang dunia. Tak. Letak dunia di tangan, jangan letak di dunia, jangan letak dunia dalam hati. Itulah yang disebut sebagai wara' yang kita belajar kitab yang pertama dulu kan. Mutiara tasawuf dulu. Wara' letak dunia di tangan, tidak meletak dunia dalam hati. Kerana letak dunia di tangan yang mudah untuk lepas. Letak dunia dalam hati dia akan berkarat. Jadi tak nampak benda lain, yang hanya kita nampak dunia. Allah suruh kita cari dunia. Sebab ada keperluan dunia ni untuk beribadat seperti mana zakat, seperti mana umrah, haji dan sebagainya. Itu ibadat yang perlukan kepada habuan yang ada di dunia. Kena ambil. Tapi jadikan dia sebagai keuntungan untuk kita di hari akhir. Di dalam kitab Haqa'iq at-Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa, dia sebut man zakarallaha ta'ala azza wa jalla zakarahu rabbuh wa la zikrullahi akbar anna dzikra shifa'ul qalbi wa dawa'u wal ghaflata marad wal qulubu maridatun wa shifa'uha fi dzikrillah ta'ala. Dikata sesiapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengingatinya. Sama kita. Kalau orang ingat kita kepada orang yang ingat kepada kita, kita juga akan ingat kepada dia. Allah Ta'ala ni kalau orang yang hamba yang ingat kepada dia, Allah Ta'ala akan ingat kepada kita. Kalau manusia ni, kalau kita ingat kepada orang ni, dia minta pertolongan daripada kita pun senang kita nak tolong dia. Sebab tu kata hukamat, kita buat baik ke orang, lupa kebaikan kita. Supaya kita tidak jadi orang yang mengungkit. Orang buat baik kepada kita, jangan kita lupa kebaikan orang. Supaya kita menjadi hamba, kita menjadi manusia yang boleh balas budi orang. Kita buat jahat ke orang, jangan lupa kejahatan kita kepada orang. Supaya kita boleh mohon maaf kepada dia. Orang buat jahat kat kita, jangan kita ingat kejahatan dia kepada kita supaya kita tak jadi manusia yang apa? Yang dendam. Supaya kita tak jadi manusia yang dendam. Kalau ingat kejahatan orang kepada kita, kita akan berdendam. Berdendam ni satu sifat sampai bila tak sudah. Sampai bila tak sudah. Berdendam walaupun kadang-kadang dia baik, depan nampak baik. Tik sikit je. Dia jadi. Dia jadi. Kawan terpijak hujung sejadah je. Bang, dia punya pahala. Dia punya lajang orang yang pijak hujung sejadah dia. Sebab apa? Sebab dah ada, benda dah ada dalam hati. Sebab dendam. 4 kala tadi. Kebaikan kita pada orang, jangan kita ingat. Supaya kita tidak mengungkit. Allah Ta'ala tak suka kepada orang mengungkit. Orang mengungkit, Allah Ta'ala dia buat apa, dia buat baik, dia tak dapat pahala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Baqarah.
Orang buat jahat, orang buat baik, kita ingat supaya kita ni boleh balas balik kebaikan orang. Orang buat jahat kat kita, jangan kita ingat supaya kita tidak berdendam. Kita buat jahat orang, kita kena ingat, jangan lupa supaya kita boleh minta maaf. Ya, orang terasa hati dengan kita, kita tak tahu apa benda, mana satu kesalahan yang kita buat. Maka kita kena ingat supaya ia menjadi pengajaran. Jadi sesiapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala akan mengingatinya. Mana tak ingat hamba dah sebut nama dia. Kita manusia dah sebut nama Allah, Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Sebut namanya. Dan mengingati Allah adalah perkara yang paling besar. Ingat kepada Allah adalah perkara yang besar dalam kehidupan kita. Besar. Pasal kita sebut tadi perkara yang kita sebut tadi, orang yang lupa kepada Allah satu musibah yang paling besar. Ingat kepada Allah perkara yang paling besar. Bahawa sesungguhnya zikir merupakan penawar bagi hati dan ubat. Zikir ini merupakan penawar bagi hati kita dan ubat. Dan lalai merupakan penyakit hati. Maka hati yang sakit penawarnya adalah berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita sembahyang berjemaah, contoh kaum, ada suami, isteri, anak-anak. Kalau ada kesempatan sembahyang berjemaah kat rumah, jangan lepas sembahyang tu berdoa, zikir sekejap bersama dengan puasa. Zikir sekejap. Kan sebelum ni kita tak boleh, suami tu tak boleh datang sembahyang berjemaah dan sebagainya. Ada kesempatan sembahyang kat rumah, ataupun anak lelaki kita jadi imam. Maka jangan lupa sekejap, zikir sekejap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rumah kita juga yang Nabi sebut, nawwiru manazilakum di qiraatil Quran, di solat wa qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu, warnailah rumah kamu dengan, bukan dengan pantopel, bukan dengan jak, tapi dengan solat dan juga baca Quran. Ada orang dia warnakan rumah dia dengan lampu lilat-lilat. Tapi tidak, Nabi sebut warnakan rumah kita dengan solat. Solat di sini kalau bagi orang kata solat sunnah. Dan juga dengan bacaan Quran. Dalam rumah kita satu hari kena ada lantunan ayat-ayat Allah. Walaupun surah-surah yang pendek, walaupun surah-surah yang selalu kita baca. Tapi dalam rumah kita yang Nabi sebut, nak pagar rumah kita daripada jin syaitan adalah dengan surah Al-Baqarah. Dalam hadis Nabi sebut, dalam rumah kita baca surah Al-Baqarah. Panjang Ustaz, baca macam bacalah. Satu muka surah sehari, esok pula sehari. Ada semua orang dia boleh baca sekali habis. Alhamdulillah. Berapa juzuk tu? 2 juzuk lebih kan? 2 juzuk lebih. Surah Al-Baqarah. Baca sikit-sikit. Kalau 2 orang, gila macam kita tadarus. Surah Al-Baqarah. Baca dalam rumah. Hadis yang Nabi sebut. Lepas tu kalau rumah, lagi-lagi rumah yang baru, kita baru nak duduk kan. Rumah baru siap, kita nak naik rumah baru. Caranya kita boleh buat. Baca surah Al-Baqarah. Tak mampu Ustaz, panggil anak-anak yang hafal Quran. Ada kita buat makan dan sebagainya. Antaranya jangan tinggal kita baca surah Al-Baqarah. Kita Nabi sebut dalam hadis. Nak pagar rumah kita daripada makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Kecuali malaikat kita nak bersama dalam rumah kita. Lebih lagi malaikat yang menurunkan rahmat kepada kita. Surahnya habis yang kepentingan zikir. Muka surat 63. Pembahagian zikir.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif kita, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa zikir jenis yang pertama sedikit faedahnya dan lemah kesannya. Iaitu apabila lisan sahaja berzikir sedang hati lalai daripadanya. Kan kita sebut dulu zikir kan. Yang pertama sebut dengan mulut, yang kedua hati, yang ketiga perbuatan. Maksud zikir yang paling kuat sertai dengan tiga perkara tadi, tiga elemen tadi. Mulut kita sebut, hati kita khusyuk. Dan juga disertai dengan perbuatan amalan kita. Bukan kata banyak zikir, tapi ada juga maksiat pun banyak kita buat. So, zikir kita tidak memberi berkah kepada hati kita. Sebab apa? Mungkin tak khusyuk lagi zikir kita. Maka setiap kita berzikir, hati kita khusyuk. Macam mana nak khusyuk? Paling-paling kurang kita gambarkan apa yang kita dah ucap tadi. Tenangkan hati kita, kawalkan hati kita, gambarkan apa yang kita ucap. Tapi kalau kita tak khusyuk, kita berzikir, boleh pahala tak? Ya, boleh pahala. Menyebut nama Allah Ta'ala dengan arti kata berzikir dengan lisan pun kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kita tengok satu benda Allah Subhanallah, nak minum air, bismillah dan sebagainya, dapat pahala. Dapat pahala. Kita nak masuk rumah, kita contoh kita nak masuk rumah, kita baca bismillah, masuk rumah, dapat pahala. Orang lain nak masuk rumah, tu buka pintu, tu masuk rumah, tak ada pahala. Jadi di akhirat besok, banyaknya pahala dia sebab dia nak masuk rumah, dia baca bismillah. Dulu masuk rumah. Tapi orang ni baca bismillah, orang tu tak baca bismillah. Sama juga dengan kalimah-kalimah lain dan sebagainya yang merupakan zikir. Kata Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa zikir yang pertama tadi sedikit faedahnya dan lemah kesannya, iaitu apabila lisan sahaja berzikir sedangkan hati lalai daripadanya. Wa zikru zikra. Zikrul khalis. Zikrul khalis. Bimuwafaqatil qalbi fi sukutin nazar ila ghairillah. Yang kedua zikru saf. Bifana'il himmati aniz zikri. Maksudnya zikir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zikir yang tulus, zikir tulus, itu zikir khalis. Caranya dengan bersetujunya hati saat berhenti dalam memandang selain kepada Allah. Dia kata caranya dengan bersetujunya hati di saat berhenti dan memandang selain kepada Allah. Nanti kita tengok dia punya huraian. Yang kedua, zikir jernih. Zikrul saf. Caranya hilangnya keinginan jauh dari zikir. Hilang keinginan jauh daripada zikir bermakna. No zikir. Kita tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uqsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Kata Rasulullah, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Ini semua di dalam kata-kata ini di dalam kitab Minhajul Arifin, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kita tengok. Di sana terdapat pandangan para ulama. Lainnya antaranya Imam Habib Abdullah Al-Haddad yang mengatakan pembahagian zikir dari sudut umum dan khusus.
Iaitu yang pertama zikir yang umum ialah semua ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba seperti mana solat, membaca Quran, istighfar, berselawat, berdoa dan sebagainya. Itu zikir yang umum. Macam kita sebut ibadat yang umum tadi lah. Kita sebut ibadat yang umum semua. Ini umum. Zikir yang umum. Zikir dalam solat kita. Zikir dengan maksud solat. Kita mengingat kepada Allah. Disebut zikir juga. Kita membaca Al-Quran. Disebut zikir juga. Kita beristighfar. Disebut zikir juga. Kita berselawat. Disebut zikir juga. Doa dan sebagainya. Disebut zikir. Itu yang disebut sebagai zikir yang umum. Yang kedua, zikir yang khusus ialah kalimah-kalimah zikir yang khusus seperti kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain-lain. Zikir yang khusus seperti mana kita sebut, yang kita faham. Tanya dah zikir hari ni. Yang kita faham apa benda? Yang kita faham, kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Disebut sebagai zikir. Ya, zikir yang adapun kalau katanya dah zikir ini kita ingat, oh, zikir tadi maksud solat. Kita kata dah kita tadi maksud solat. Betul juga. Tapi orang tadi tanya yang umum, yang khusus, maksudnya zikir yang kita duduk. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi. Maka apabila kita sebut zikir, hati kita, fikiran kita akan terlintas zikir ni, zikir yang khusus. Sebab solat, jarang kita sebut zikir. Solat, kita sebut solat. Doa, kita sebut doa. Baca Quran, kita sebut baca Quran. Tapi semua itu tergolong dalam zikir. Tetapi zikir yang umum. Zikir yang khusus adalah kita berzikir. Kita mengingati Allah dengan menyebut-nyebut kebesaran Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Ada juga ulama membahagikan zikir dari sudut zikir hasanat dan juga zikir qurabat ataupun zikir darajat. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Arif Billah Sidi Abdul Aziz Ad-Dairaj. Dengan katanya zikir hasanat bermaksud zikir kebaikan, iaitu sesiapa yang berzikir hanya dengan lisan sahaja dia akan mendapat ganjaran pahala dan kebaikan. Maksudnya kalau kita berzikir, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja, lisan kita saja sebut. Hati kita tidak khusyuk kepada apa yang kita sebut. Dapat pahala. Macam saya sebut tadi. Dapat pahala. Dapat pahala. Kita lepas semayang, kita berzikir. Tapi sambil-sambil kita berzikir, kita duduk ingat kebenaran. Kita teringat, lepas ni nak buat apa, tadi buat apa sekarang. Dapur ada apa. Banyak kerja. Lagi-lagi di rumah, macam-macam. Lepas tu, kadang-kadang sebelum nak semayang, kita letak dulu benda. Atas dapur. Lepas semayang, tapi sambil berzikir, tasbih di tangan. Lari pergi ke dapur. Buka guyuk satu, buka guyuk dua. Orang perempuan dia boleh buat dua. Orang lelaki dia boleh buat satu. Satu masa. Kalau dia buat telur dada, dia goreng telur. Itulah dia duduk tunggu. Benar. Betul Tapi orang perempuan dia boleh buat. Yang ni goreng, yang ni macam-macam. Dia boleh buat. Dalam musim mesin dia tengah ambil basuh baju. Jadi dia boleh buat lagi. Jadi apabila disebut zikir tadi, dan misalnya kita nak buat benda, kita dah ingat benda ni. Duk tengok pelan-pelan. Mulut kita semua. Pahala dapat pahala. Dapat pahala. Tak ada masalah. Yang kedua zikir qurabat ataupun darajat ialah zikir dengan hati yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, juga yang mengangkat kedudukan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir yang kedua, kita sebut dengan mulut, hati kita berikat. Hati kita boleh bagi tumpuan. Maka ini perlu kepada ketenangan.
dalam keadaan tenang, masa yang tenang dan sebagainya. Boleh mulut kita sebut, hati kita ingat, lagi dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kata kita tak boleh buat yang kedua, kita tak buat yang pertama, tidak. Ini satu benda yang buat yang pertama dulu, insya-Allah yang kedua akan datang kepada kita. Yang kedua akan datang kepada kita. Apa saja kebaikan yang kita buat dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia bagi kepada kita, dia maha kaya, dia bagi, dia tak bagi sikit. Dia bagi, dia tak bagi sikit. Apatah lagi mereka yang menyebut, yang selalu disebut menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya daripada apa yang diperkatakan oleh para ulama ialah perbahasan pembahagian zikir dapat dilihat dari dua sudut, iaitu merujuk kepada lisan dan juga hati. Semua perbahasan berkaitan dengan zikir tadi dikembali kepada dua tempat. Yang pertama, lisan, mulut kita. Kita dah sebut Allah Akbar, Subhanallah, la haula wa la quwata illa apa semua. Yang kedua, dia kembali kepada hati. Hati yang tak suka oleh syaitan adalah hati yang berzikir kepada Allah. Maka sebelum mereka mengisi dalam hati kita, ruang-ruang yang ada dalam hati kita, maka hari ini kita perlu isi hati kita dengan zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah, kita sebut Subhanallah. Kita boleh gambarkan perkara tersebut. Mensucikan Allah. Ingat kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci. Maha Suci Engkau, Ya Allah. Tidak ada satu sifat yang buruk, tidak ada satu sifat yang lemah, tidak ada satu sifat yang kurang untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita sebut khusyuk dengan kita berzikir. Kita sebut Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut Alhamdulillah. Kita duduk dalam rumah, kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tengok sesuatu benda pun kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Dia rezeki daripada Allah. Kesihatan daripada Allah. Semua daripada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syaitan dia tak suka. Dia tak suka kepada orang yang hati mereka diisi dengan zikir. Dan memang jelas. Kita mula cerita dulu. Jadi ke mana ditanya jin yang merasuk dalam diri manusia. Suka ke kamu duduk dalam diri? Dia kata tak suka. Kenapa? Rumah dia selalu duduk dengar. Dia baca Quran. Dia duduk dengar kuliah. Dia duduk baca hadis Nabi. Dia duduk baca kitab dan sebagainya. Ingat saya pernah dengar sendiri. Ketika mana merawat seorang pesakit. Perawat tanya, kamu suka kan duduk dalam dia? Kata tak suka, tapi dia kena ikat, tak suka. Sebab orang ini suka baca Quran, suka berzikir, suka tu, suka ni. Masa tu dia kata aku seksa. Dia seksa. Dia tak suka. Jadi, isilah zikir dengan, hiasilah diri kita dan hati kita dengan zikir. Di antara lisan dan hati, maka hati menjadi keutamaan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab inilah zikir hati atau membentuk seketul hati yang berzikir adalah penting bagi seseorang insan. Maka tempat yang ditengok, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Maka penuhilah hati kita dengan zikrullah sambil mulut kita menyebut. Maka hati kita pun menyebut. Maka akan membentuk seketul hati yang disebut sebagai berzikir. Insan yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara saya pada hari ini, insya-Allah ada masa lagi kita bertemu pada pertemuan akan datang, perjalanan zikir hati. Macam manakah hati kita nak berzikir? Dia bagus.
Kita ni diajar satu persatu untuk kita praktikkan dalam kehidupan. Sebab perkara hati ni paling payah. Dia susah nak diajar. Macam mana sebut zikir, macam mana nak tumpu, macam mana nak tumpu. Kalau dengan mulut, dengan lisan kita boleh sebut, kita belajar sebut macam ni, kita dengar. Tapi apabila sebut dengan hati ni, kita tak tahu. Maka insya-Allah mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab hati yang berzikir ini, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang hatinya berzikir sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi